Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Mazrizal Mohamad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berusaha Puan Nolin Jaafar, Ketua Pengarah Alam Sekitar, Ketua-Ketua Jabatan, Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Puan yang dihormati sekalian. Syukur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul pada hari ini dalam majlis sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2021. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dalam majlis ini yang dijalankan secara maya dalam norma baharu. Hadirin sekalian, sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia disambut pada 5 Jun setiap tahun dengan membawa tema yang tersendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh United Nations Environment Programme atau UNEP. Hari Alam Sekitar Sedunia disambut bermula pada tahun 1972 dan telah berkembang menjadi sambutan utama seluruh dunia dengan pembabitan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB dalam meningkatkan tahap kesedaran masyarakat dunia terhadap isu alam sekitar serta meningkatkan tindakan dan pelibatan terhadap perubahan alam sekitar. Hari Alam Sekitar Sedunia merupakan hari yang memberi peluang kepada kita semua untuk mengambil bahagian dalam tindakan sejagat bagi menggalakkan perlindungan terhadap iklim. Menggunakan sumber dengan lestari serta mengamalkan gaya hidup yang mesra alam seiring dengan tema sambutan pada tahun ini iaitu Ecosystem Restoration, iaitu pemulihan ekosistem. Hadirin yang dihormati sekalian, masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan ucapan perasmian Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air sempena Majlis Sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia tahun 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya memulakan ucapan pada hari yang mulia ini dengan memetik suatu ayat daripada surah Taha ayat 53 hingga 54. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi ja'alakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kulu war'au an'amakum inna fi zalika laayatin liulil nuha. Maksudnya, dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan dan ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan bagi laluan manusia dan kenderaan yang lain dan juga telah menurunkan hujan daripada langit. Maka kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Maka makanlah kamu daripadanya dan berilah makan kepada binatang-binatang ternakan kamu. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berakal fikiran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita meraihkan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut di peringkat global pada 5 Jun setiap tahun sejak tahun 1974. Ia merupakan satu usaha menangani isu-isu alam sekitar di seluruh dunia. Ekosistem bumi telah lama dieksploitasi dan telah dimusnahkan oleh tangan-tangan manusia sebagaimana ia dijelaskan oleh Allah Ta'ala, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Untuk makluman semua, setiap 3 saat dunia kehilangan hutan seluas pandang bola sepak. Sejak abad-abad yang lalu, separuh daripada tanah-tanah lembap telah pun dimusnahkan serta sebanyak 50% terumbu karang telah pun hilang. Tema sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun ini ialah Ecosystem Restoration ataupun pemeliharaan dan pemulihan ekosistem. Sempena Hari Alam Sekitar Sedunia 2021, United Nations Environment Programme atau UNEP
telah pun melancarkan the UN Decade of Ecosystem Restoration 2021 hingga 2023. Tuan-tuan sekalian, inisiatif ini dilancarkan sebagai usaha kolaborasi bersama di peringkat global bagi menangani dan melaksanakan usaha-usaha pemulihan ekosistem. Pemulihan ekosistem ini menuntut kita untuk memastikan tempoh 10 tahun ini digembleng sepenuhnya bagi menghadapi krisis ekosistem dan yang semakin mencabar setiap waktu. Sebagaimana yang kita dapat pastikan supaya tumbuhan dan haiwan yang hampir pupus dapat dipulihkan bagi memastikan kita kekal mempunyai sumber makanan dan air yang bersih. Ini kerana hanya dengan ekosistem yang sihat dapat meningkatkan kualiti hidup, menangani kesan perubahan iklim dan mencegah kehilangan biodiversity. Kita sebagai khalifah Allah di muka bumi perlu memainkan peranan penting memelihara khazanah alam secara kolektif. Ini kerana usaha atau tindakan yang kecil yang dilakukan oleh setiap individu seperti mengamalkan amalan yang lestari. Jika dilaksanakan secara berterusan akan dapat memberikan impak kepada kelestarian alam sekitar. Seterusnya, ia mendorong kepada perubahan sikap masyarakat yang lebih peka dan mengamalkan gaya hidup mesra alam ataupun gaya hidup hijau. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia 2021 ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk melancarkan Pelan Strategi KASA 2020-2030 Kelestarian Alam Sekitar di Malaysia yang merupakan sebuah usaha yang proaktif untuk semua warga KASA dan agensi-agensi di bawahnya. Penghasilan pelan ini merupakan suatu langkah penting dalam menetapkan hala tuju strategi bagi mencapai visi dan misi KASA sekaligus mencapai matlamat negara. Pelan strategi ini dibangunkan berpandukan 3 kerangka utama yang diterjemahkan kepada hala, tuju dan strategi KASA bagi tempoh 10 tahun bermula tahun 2020 hingga tahun 2030. Ia merangkumi rancangan Malaysia yang meliputi agenda kerajaan, dasar semasa kerajaan dan juga agenda pembangunan mampan negara melalui Sustainable Development Goal atau SDG. Saya ingin mengambil kesempatan untuk melancarkan buku Climate Change Adaptation Framework for Water Sector di mana dihasilkan oleh Institut Pendidikan Air Kebangsaan Malaysia atau ringkasnya NAHRIM. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, buku ini menggariskan kerangka berkaitan perancangan dan strategi pelaksanaan adaptasi perubahan iklim bagi pengurusan sumber air, perkhidmatan air, juga bencana-bencana yang berpunca daripada sumber air. Ianya akan diguna pakai dalam menyediakan polisi dan pembangunan pelan adaptasi nasional atau National Adaptation Plan serta menjadi rujukan kepada semua pemegang taruh yang terlibat dalam sektor air, sama ada di peringkat agensi kerajaan, sektor-sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, para saintis dan para akademik. Sebagai komitmen berterusan, KASA akan terus meneragui usaha memenuhi matlamat pembangunan lestari SDG dan Perjanjian Iklim Paris 1215 atau Paris Agreement dengan pelbagai program seperti yang sedang dilaksanakan oleh pihak NAHRIM. Sehingga kini, pelbagai kajian dan produk saintifik telah dihasilkan seperti unjuran perubahan hidroiklim dan peningkatan aras laut di Malaysia menjelang tahun 2100. Pihak NAHRIM juga akan menyediakan portal unjuran hidroiklim bagi pengurusan data maya secara Big Data Analytic atau BDA, iaitu NAHRIM Hydroclimate Data Analytic Accelerator, iaitu NHIDA. Ianya merupakan produk BDA pertama yang dihasilkan dalam negara dengan kerjasama pihak mampu sejak tahun 2017. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika ini NAHRIM sedang membangunkan bersama Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KEXA sebuah lagi portal menggunakan teknologi BDA, iaitu Malaysia Adaptation Index atau MAIN, yang mana ianya berupaya memberi maklumat kepada pihak berkepentingan negara kita dari sudut kesediaan dalam menghadapi kesan perubahan iklim. Tahniah saya ucapkan kepada pihak NAHRIM dan semua pihak yang terlibat menjayakan usaha ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kata saya mendoakan agar kita semua terus dapat menyumbang dan memainkan peranan dalam memikul tanggungjawab bagi memastikan kelestarian ekosistem di alam sekitar Malaysia agar ianya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Semoga tema sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun ini, Ecosystem Restoration atau pemulihan ekosistem, menjadi permulaan yang positif untuk kita melestarikan bumi kita ini
Kerana alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Semoga usaha kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah pada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan usaha murni ini. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita bersama. Sekian, aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Majlis ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri di atas ucapan dan juga perasmian sebentar tadi. Seterusnya, bagi menzahirkan komitmen tinggi pihak kerajaan dalam inisiatif pemuliharaan alam sekitar secara komprehensif, KASA juga telah melancarkan Pelan Strategik KASA 2020 sehingga 2030, iaitu kelestarian alam sekitar di Malaysia. Pelan strategik yang telah dimulakan sejak tahun 2020 ini adalah selari dengan Sustainable Development Goals ataupun SDG oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan merangkumi 4 teras utama, iaitu pengukuhan governance, pertumbuhan hijau, kerjasama strategik dan keterangkuman nasional. Pelan strategik ini dilancarkan pada tahun ini adalah untuk menyesuaikan inisiatif yang digariskan oleh KASA dengan keadaan ekonomi semasa dan mengambil kira kesan penularan COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. KASA pada hari ini juga turut melancarkan buku Climate Change Adaptation Framework for Water Sectors yang telah dihasilkan oleh Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia atau NAHRI. Buku ini menggariskan kerangka berkaitan perancangan dan strategi pelaksanaan adaptasi perubahan iklim bagi pengurusan sumber air, perkhidmatan air dan bencana alam. Ianya akan digunapakai dalam penyelidikan polisi dan pembangunan Pelan Adaptasi Nasional ataupun National Adaptation Plan serta menjadi rujukan kepada semua pemegang taruh yang terlibat dalam sektor air, sama ada agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan, saintis dan akademia. Mari kita saksikan video montas pelancaran Pelan Strategik KASA 2020 sehingga 2030 dan juga video montas pelancaran buku Climate Change Adaptation Framework for Water Sectors. Mari sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang sedia maklum, KASA telah membangunkan satu perancangan kelestarian alam sekitar dan diterjemahkan melalui platform Pelan Strategi Kementerian yang dikenali sebagai Pelan Strategi KASA 2020-2030. Pelan Strategi KASA 2020 hingga 2030 merupakan hasil usaha di pihak kementerian bersama-sama semua jabatan dan agensi di bawahnya. Merupakan suatu dokumen yang terperinci dan komprehensif dalam menetapkan matlamat dan sasaran yang jelas ke arah mencapai kelestarian alam sekitar di Malaysia menjelang 2030.
Secara dasarnya, setiap inisiatif di bawah Pelan Strategi ini merupakan panduan dan rujukan warga kerja kasar agar sentiasa bersiap siaga dalam mendepani cabaran mendatang serta mencerminkan komitmen pihak kementerian bagi usaha kita untuk menerajui pengurusan alam sekitar dan air di Malaysia. Besarlah harapan saya sekiranya Pelan Strategi ini juga dijadikan sebagai sumber rujukan pihak berkepentingan seperti sektor swasta, universiti-universiti tempatan dan juga pihak-pihak lain bagi menyokong inisiatif kementerian agar dapat ditadbir urus dengan lebih baik. Usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian dan disokong oleh semua pihak berkepentingan bukan hanya memberi impak pada tahun 2030 tetapi akan memastikan kelestarian alam sekitar di negara kita yang berpanjangan dan dapat dirasai oleh generasi akan datang. Tahniah saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan Pelan Induk Strategi Kasar 2020-2030 ini. Semoga matlamat dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kasar ini dapat dicapai dan dilaksanakan dengan jayanya serta upaya membawa kebaikan dan kemajuan yang berterusan kepada kita semua. Semoga dipermudahkan oleh Allah Ta'ala dalam tugas kita seharian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah Yang Berhormat Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Seterusnya, marilah kita bersama-sama turut serta dalam program webinar pemulihan ekosistem sempena Hari Alam Sekitar Sedunia 2021. Jom.
sayang kembang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang, kami ucapkan moga diiring restu ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah SWT dan sihat hendaknya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama kita bersiaran di dalam program webinar di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air dan juga Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Yang dihormati Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, selaku panel pertama program pada hari ini. Yang berusaha Puan Nurlin binti Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Malaysia selaku panel kedua, dan yang berusaha Encik Muhammad Wafi Anwar bin Roslan, pendebat terbaik dan juara debat pertandingan akhir debat alam sekitar 2019 selaku panel ketiga. Saya bagi pihak pengajar mengalu-ngalukan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan puan-puan ke program webinar pemulihan ekosistem sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia World Environment Day 2021. Untuk makluman semua, sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia disambut bermula pada tahun 1972 dan telah berkembang menjadi sambutan utama seluruh dunia dengan disambut pada 5 Jun setiap tahun. Dan sambutan ini diwujudkan untuk memberi dan meningkatkan kesedaran dan komitmen masyarakat global terhadap isu-isu alam sekitar. Hari Alam Sekitar Sedunia merupakan hari untuk semua pihak mengambil bahagian dalam tindakan sejagat bagi menggalakkan perlindungan terhadap ekosistem dan perubahan iklim, penggunaan sumber secara lestari dan juga membudayakan amalan gaya hidup yang mesra alam. Walaupun disambut dengan tema yang berbeza pada setiap tahun, namun jelas tujuannya hanyalah untuk melestarikan alam sekitar. Jadi sambutan Hari Alam Sekitar pada tahun ini bertemakan pemulihan ekosistem atau ecosystem restoration. Namun, setelah 49 tahun sambutan tersebut diraikan, persoalannya, lestarikah alam sekitar kita? Pulihkah ekosistem kita? Atau terpeliharakah sungai dan bertambah baikkah kualiti air dan udara? Apakah pula peranan dan sumbangan kita dalam memelihara alam sekitar dan memulihkannya? Tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan panel pertama yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan peranan kita sepanjang PKP 3.0 ini untuk pemulihan ekosistem. Dengan segala hormatnya dipersilakan berbahagia Datuk Seri. Terima kasih Dr. Nazni dan rakan-rakan yang bersama kita pada hari ini, khususnya ahli panel. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Alam Sekitar Sedunia kepada semua yang bersama kita dan kepada mereka yang tak bersama kita pagi ini. Dan sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Tuan Ibrahim tadi, yang penting bagi kita bukan hanya kita committed, tetapi kita ada perancangan bagaimana untuk memelihara, melestari alam kita. Saya ada buat satu puisi pagi tadi. Boleh uploadkan saya punya tu slide tadi? Apa yang nak saya sampaikan hari ini, tajuk atau tema Hari Alam Sekitar Sedunia ialah Ecosystem Restoration. Kalau dalam bahasa Melayunya mungkin pulihkan bumi lah, begitu lebih kurang. Dalam memahami pulihkan bumi ini, saya tulis satu puisi. Biasanya sekarang ni saya terhimbau dengan Allahyarham P. Ramlee. Pada tahun 1962 ke 63 macam tu, beliau telah dijemput untuk memberikan satu syarahan pada satu kongres besar di mana saya pun lupa. Dan kongres itu boleh Google ya, kertas kerja P. Ramlee, hanya semuka saja, kertas kerja je. Orang lain tulis bermuka-muka atas bawah tu sampai boleh dijilidkan jadi buku, tapi P. Ramlee buat satu muka. Jadi saya terhimbau
senang untuk orang ingat, dan lain kali kalau siapa yang ajak saya ceramah ke ataupun bagi ketah kerja, saya akan buat satu muka saja. Inilah mukanya. Dan saya nak rangkumkan apa yang kita harus faham tentang tema kita pada hari ini ialah sebagaimana yang ada dalam gambar ini. Ya, kalaulah kita tak buat apa-apa, kita biarkan ekosistem kita seadanya, kita akan berada dalam ekosistem yang semula jadilah, yang low in terms of pencemaran dan kerosakan, low in terms of pelestarian. Kita tak boleh buat apa pun, sebab kita nak pergi sana pun tak boleh. Ya, kayak contohnya beberapa kawasan hutan tropika yang masih ada dalam negara kita ni, kalau kita pergi pun tak boleh nak keluar. Ya, dan sebab gadget-gadget yang kita pakai sekarang ni mungkin dah tak boleh pakai dalam hutan dah, disebabkan oleh kanopi hutan yang terlampau besar, dan akhirnya kita pun tak boleh nak pakai kita punya telefon, radar yang kita, ataupun apa-apalah gadget-gadget moden yang kita ada. Tetapi kalau kita berbuat sesuatu, kita pasti mencemarkan alam sekitar. Kalau kita duduk kat rumah, kita mencemarkan alam sekitar. Sebab bermula kita pergi ke pergi ke bilik air, kita pergi ke dapur, kita basuh ikan, kita kita buang air sebagainya. Kita produce something. So yang penting kita mesti buat sesuatu, jangan sampai dia melebihi threshold of equilibrium or stability. Threshold tu sangat penting, dan threshold itu yang kita pastikan dalam kajian alam sekitar. Penting kajian alam sekitar. Banyak orang cuba lari daripada buat kajian alam sekitar. Katalah sesuatu kawasan pembangunan tu yang diwajibkan kajian alam sekitar ataupun EIA ini pada keluasan 50 ekar sebagai contohnya. Ada orang buat 49.5 ekar sebab tak hendak masuk dalam kategori lebih daripada 50 ekar. Tapi dia lupa bahawa sebenarnya mereka membuat sesuatu yang membahayakan pembangunan itu sendiri. Sebab kita telah exceeding the threshold limits. Dalam bahasa Al-Quran disebut tentang threshold ini, disebut tentang dalam Al-Quran sebagai mizan. Kalau kita baca ayat surah Ar-Rahman sebagai contohnya, was-sama'i rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan langit dijadikan bumbung tinggi serta mengadakan undang-undang dan peraturan secara mizan. Ya, dalam tafsiran lama biasanya disebut tentang neraca keadilan. Tetapi banyak tafsiran-tafsiran yang saya cuba fahami, khususnya apabila membahaskan ayat ini sendiri, dalam bahasa Inggeris dia tak gunakan neraca. It is equilibrium. Mizan itu adalah parameters. Kalau kita kata parameter air supaya tak tercemar ialah BOD-nya atau DO-nya not less than contohnya 2 milligram per liter. So that's the threshold. You go lower than 2 milligram per liter, dia akan menjadi tidak lagi mizan. Ya, begitu juga yang lain-lain lah. Kita banyak tengok udara, kalaulah threshold pepejal terampai ataupun particulate matter 2.5 micron lebih daripada sejumlah yang ditetapkan, dia akan jadi tidak mizan lagi. Jadi tak mizan, jadi jerebu lah. Kalaulah dia sedikit, dia tak akan jadi jerebu. Yang jadi jerebu itu apabila kualitinya banyak dan kuantitinya sangat banyak. Ya, jadi itu yang menyebabkan exceeding mizan. So kalaulah kita berada di tahap itu, option yang kita ada ialah pemulihan dan pelestarian bumi. Dan that's the tema yang kita bincangkan sekarang ni. Pada tema tahun alam sekitar, tema Hari Alam Sekitar Sedunia tahun ini, iaitu when we are already exceeding the threshold. Ya, macam mana kita nak pulihkan? We are not talking about pristine purity environment. We are not talking about pristine environment or pristine ecosystem. We are talking about polluted ecosystem. Ya, ataupun pembangunan telah mencapai sesuatu sehingga kan telah banyak pencemaran berlaku. Begitu juga kalaulah kita boleh intercept daripada awal, contohnya ketika ada satu pembangunan dikemukakan dan kita boleh buat mitigation measures, adaptation measures proper, kita boleh sampai kepada pembangunan mampan. Pembangunan mampan itu di mana
pelestarian pemulihan alam sekitar itu sangat tinggi komponennya, tetapi pencemaran itu dapat kita kurangkan. So our option daripada ekosistem semula jadi ialah kepada pembangunan mampan. Kalaulah kita telah tersilap, kita telah tercemar alam sekitar, dan biasanya macam tu. Saya sebutkan tadi, contohnya kita nak buat sesuatu pembangunan, kita terpaksa merentasi banjaran Titi Wangsa. Kalau tidak, tak ada jalan nak pergi ke Temeloh, nak pergi ke Kelantan melalui jalan raya. Ya, kita terpaksa juga cut across. So, apa yang kita buat, kita minimize. Dan apabila telah berlaku pembangunan tersebut, cepat-cepat kita pulihkan. Inilah puisi yang saya tulis hari ni, Puan Nazni. Dr. Nazni. Jadi senang nak faham. Saya kena baca tu. Kita nak Saya kena baca ke? Saya baca yang bawah je lah. Ini kalau baca puisi tu dia majlis lain tu. Saya bacakan yang bawah tu. Bumi ini seperti manusia. Jika tercalar atau parah terluka, tetapi selagi masih bernyawa, akan pulih insya-Allah dan berbakti semula. Walau berjeda masa, walaupun mengambil masa yang panjang, tetapi parutnya tetap ada. Bisanya mungkin masih terasa. Ya, jadi maknanya kita nak pastikan benda tu bolehlah buat. Dia akan pulih balik. So, especially kalau kita di Malaysia ni, kita tak buat apa pun pokok akan tumbuh. Ya, katalah kita buat jalan, seberang tu kita buat apa-apa, dalam masa 20 tahun akan jadi hutan balik. Tetapi parutnya itu masih ada. Ya, jadi kesannya tu masih ada. Dalam tempoh 20 tahun tu mungkin 10 tahun pelbagai benda berlaku. Contohnya sungai di situ, katalah ada ikan yang eksotik, ikan tu akan dah tak ada kawasan tu dalam tempoh 10 tahun tu. Dan mengambil masa. Sebab itulah saya sebutkan, bumi ini diciptakan Tuhan cukup segalanya. Jangan kata tak cukup. Jangan kata ini. Orang kata bila bumi ini nanti sampai penduduknya 8 bilion kita tak cukup makan. Saya rasa cukup. Dan kita baca suci Al-Quranul Karim itu, kerja memberi makan itu ialah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kerja manusia. Ya, yang penting ialah kita berusaha untuk seluruh manusia bersama hidup makmur dengan hidupan lain sepanjang zaman. Jika dibangunkan, dimajukan dengan aman, jangan berperang pula. Bila berperang tak adalah, resources is limited. Mampan dan sioman. Ini sangat penting. Perkataan yang terakhir tu sioman. Banyak di antara kita ni kadang-kadang bila kita nak mengejar kekayaan tu kita jadi kurang sioman. Nak mengejar sesuatu yang kita suka tu kita jadi kurang sioman. Ada satu soalan bertanya kepada saya. Dia kata apa yang kita nak buat? Yang kita nak buat dua. Yang saya sebutkan tadi. Katalah kita buat apa-apa saja, kita kena ada dua perkara. Satu ialah kita reduce the pollution load. Kurangkan tahap pencemaran itu. Contohnya macam kata kita di rumah, duduk di rumah. Kalaulah kita kejap makan, pergi beli air. Kejap makan, pergi beli air. Ya? Jadi kita akan satu, kita guna banyak resources sebab kita makan banyak. Yang keduanya, kita akan buang a lot of resources. Kita pergi ke toilet banyak. Dan insya-Allah, walaupun perkara ni akan kita selesaikan dalam tempoh terdekat ini, tetapi pada ketika ini kumbahan kita itu dirawat dan sampai ke satu tahap yang membolehkan disalurkan ke sungai dan ke laut dan sebagainya. Tetapi akan datang insya-Allah kita akan ada, kalau kita tengok apa yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, kita akan cuba recycle resources yang ada daripada sumber yang ada dalam kumbahan tersebut. Kumbahan tu less than 10% najis ya. 90% lagi ialah bukan najis. Jadi kalau kita boleh kurangkan lagi komponen bukan najis, komponen najis itu, dan kita improve further, dan kita boleh dapat tenaga daripada situ, kita boleh dapat industrial water, kita boleh buat biominerals dan sebagainya. Jadi nombor satu, kurangkan pencemaran. Jangan cakap mengata orang banyaklah, takut nanti kita kena diri sendiri. Kita tak mencemar kat alam sekitar, yang kita nampak orang membuang pun kita sebenarnya terlibat. Kalau kita duduk di rumah pun. Khususnya bagi mereka yang tak tahu apakah sistem pembentungan yang mereka gunakan di rumah. Ini persoalan tanya, kata you pakai apa kat rumah? Saya pun tak tahu. Mana you tak cakna lah. You tak tahu bagaimana nak mengalirkan kumbahan daripada rumah kita. Adakah sisa-sisa makanan yang kita basuh itu terus masuk ke longkang masuk ke sungai, ataupun masuk dalam saluran pembentungan.
adakah kita membayar bil pembentungan, tarif pembentungan? Dan persoalan yang lebih besar lagi, adakah apa yang kita bayar itu berpatutan ataupun tidak dengan apa yang sepatutnya kita buat sebagai komitmen kita. Dan yang kedua yang saya nak sebutkan ialah kita offset, kita ganti setara benda yang kita rosakkan. Ini sangat penting. Saya bagi contoh yang biasa, ini dalam konteks negara besarlah. Apa saja carbon emission yang kita bebaskan, kita kena offset dengan macam-macam, khususnya dengan penanaman pokok dan sebagainya. Tetapi bagi kita secara peribadi, saya dah sebutkan 2-3 kali, kami di kementerian kami ingatkan semua staf, mana yang buat perjalanan 350 km pulang daripada perjalanan tersebut tanam sebatang pokok. Itulah jumlah karbon yang dihasilkan yang memerlukan sebatang pokok untuk absorb. So that's very important. Itu yang kita cuba usahakan dan kita telah mulalah awal tahun ni kita berbuat demikian. Jadi secara praktikalnya, secara tak langsung kita akan pastikan yang planetary health, kesihatan bumi ini dapat kita jaga dengan baik, dan tanpa menuding mana-mana pihak, marilah sama-sama kita jadikan tema Hari Alam Sekitar sedunia tahun ini, pulihkan bumi itu pada kapasiti kita secara individu. Ya, bagaimana apa yang kita boleh buat. Terima kasih Dr. Hasni. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri KSU Dr. Zaini Ujang. Persoalan yang telah dibangkitkan adalah Datuk Seri mengajak kita bersama-sama untuk melihat dan menyokong kepada pemulihan kesihatan bumi, yang mana isu utama adalah mengurangkan pencemaran dan juga melaksanakan perkara-perkara offset. Dan yang paling penting yang telah dinyatakan, terminologi mizan, iaitu keseimbangan alam sekitar dan pembangunan, perlulah dinyeracakan dalam keadilannya. So, saya tertarik dengan puisi Datuk Seri ni, jangan pasrah terluka. Jadi bumi itu jelas diciptakan Tuhan cukup segalanya untuk manusia, dan janganlah parah dengan terlukanya keadaan alam sekitar yang tidak terurus. Jadi option yang ada pada kita, apa yang kita perlu buat adalah perlu bersama-sama mendukung dan menyokong pemulihan ekosistem di negara ini. Terima kasih Datuk Seri. Seterusnya, bagi meneruskan webinar kita pada pagi ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan panel kedua yang berbahagia, Puan Nurlin binti Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Malaysia, untuk berkongsi pandangan adakah kualiti alam sekitar di Malaysia akan bertambah baik sepanjang PKP 3.0 ini. Dengan itu dipersilakan yang berbahagia Puan Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Puan Nurlin. Terima kasih Dr. Nur Hazni binti Mat Sari selaku moderator seminar atau webinar kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Selaku panel pertama, syabas Datuk Seri punya puisi memang terkesan dan kami sangat meminati puisi Datuk Seri. Yang berusaha Encik Muhammad Wafi Anwar bin Roslan, pendebat terbaik pertandingan akhir debat alam sekitar 2019, iaitu selaku panel ketiga. Yang berhormat, yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian yang sedang mengikuti webinar kita pada pagi ini. Sempena Hari Alam Sekitar Sedunia tahun ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia, pemulihan ekosistem, dan marilah kita bersama-sama menghayati dan menzahirkan komitmen kita untuk memelihara alam sekitar demi generasi masa kini dan masa akan datang. Jadi berbalik kepada persoalan oleh Yang Berusaha Dr. Nur Hazni tentang adakah kualiti alam sekitar akan bertambah baik sepanjang PKP 3.0. Jadi ini merupakan harapan kita sepanjang masa alam sekitar sentiasa dalam keadaan yang baik, terpelihara demi kesejahteraan rakyat. Dan seperti semua sedia maklum, kita sekarang dalam total lockdown, iaitu perintah pergerakan 3.0 sehingga 14 Jun 2021. Jadi persoalannya, adakah PKP 3.0 ini akan
memberi impak positif kepada alam sekitar di Malaysia. Jadi seperti mana yang diterangkan oleh Datuk Seri KSU tentang kesihatan planetary Earth dan berbagai-bagai perkara yang kita perlu lihat dan perlu kita pelihara. Jadi kalau kita lihat pada PKP yang telah pada tahun lepas iaitu pada tahun 2020 iaitu pada 18 Mac mana bermulanya PKP 1.0 di mana kita menghadapi total lockdown, di mana kita lihat daripada pelaporan yang diterima daripada Jabatan Sekitar, daripada media, sosial media, daripada media akhbar dan sebagainya, kita lihat sungai menjadi jernih dan udara semakin bersih dan langit pun membiru. Jadi apakah senario ini kita akan alami sepanjang PKP 3.0? Jadi berdasarkan kepada data-data yang dicerap oleh Jabatan Sekitar, hasil pemantauan kualiti udara dan air semasa PKP 1.0 adalah kita dapati ia memberi kesan yang positif kepada kualiti alam sekitar di Malaysia. Dalam konteks ini, seperti yang kita lihat, iaitu seperti yang tertera di skrin tuan-tuan dan puan-puan. Kita tunggu skrin ditunjukkan, iaitu berdasarkan data analisis terperinci ke atas beberapa parameter pencemar udara yang kita lihat itu nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida dan habuk halus bersaiz diameter 2.5 mikron di beberapa stesen kawasan di Lembah Kelang, contohnya seperti di Batu Muda, di Ceras dan di Putrajaya. Kita nampak bahawa trendnya seperti yang tertera di skrin, iaitu penurunan 6% hingga 8% bagi parameter sulfur dioksida, penurunan 59% sehingga 62% bagi parameter nitrogen dioksida dan 9% hingga 22% bagi parameter karbon dioksida dan 8 hingga 15% bagi parameter PM2.5. Dan jika kita lihat pula bandar-bandar utama di seluruh Malaysia, kita lihat semasa PKP 1.0 itu seperti di Pulau Pinang, di Shah Alam, di Kuantan, di Seremban, di Melaka, Johor Bahru, Kuching dan Kinabalu, kita mendapati penurunan ke atas parameter-parameter yang dipaparkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nampak penurunan di antara 7% hingga 39% bagi parameter sulfur dioksida, 32% hingga 62% parameter nitrogen dioksida, 2% hingga 31% parameter karbon dioksida dan monoksida dan juga 1% hingga 25% bagi parameter PM2.5. Manakala itu adalah indeks kualiti udara, dan untuk makluman tuan dan puan-puan, Jabatan Sekitar juga mempunyai sistem indeks pencemar udara secara online yang dipaparkan pada pihak orang ramai, di mana orang ramai boleh melihat keadaan kualiti udara secara berterusan melalui sistem APIDS. Jadi bagaimana pula dengan indeks kualiti air? Yang ini penting seperti yang disebut oleh Datuk Seri KSU, bagaimana pentingnya kita untuk memelihara sumber air sebab ia adalah merupakan sumber bekalan air kepada kebanyakan kita di Malaysia. Dan dalam konteks ini daripada 25 iaitu untuk indeks kualiti air iaitu daripada tempoh 25 Februari hingga 17 Mac dan juga kita dapati bahawa daripada 29 stesen pengawasan kualiti air automatik, 9 stesen menunjukkan peningkatan indeks kualiti air sungai. Dan ini disebabkan oleh seperti kita sedia maklum, pemberhentian operasi sementara kebanyakan industri seperti kilang dan kerja-kerja tapak pembangunan yang secara tidak langsung sedikit menyumbang kepada peningkatan kualiti sungai di seluruh negara. Manakala salah satu parameter yang kita pantau adalah sisa klinikal, dan kita mendapati bahawa pada tahun lepas sisa klinikal
terdapat peningkatan sisa klinikal berdasarkan sistem Electronic Schedule Waste Management System yang kita wujudkan untuk memantau pergerakan sisa klinikal ini supaya diuruskan dengan berkesan dan sistematik. Dan seperti tuan-tuan dan puan sedia maklum, sisa klinikal ni adalah daripada hospital, klinik perkhidmatan klinik, pusat kuarantin dan juga pusat saringan COVID-19. Dan kita mendapati bahawa terdapat peningkatan sebanyak 18.15% iaitu 6,126.3 metrik tan sisa klinikal berbanding sebelum pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Seterusnya adalah berkaitan dengan program-program yang kita laksanakan ya, dan kita menjangkakan situasi PKP 3.0 adalah hampir sama dengan PKP 1.0 walaupun perbezaannya pada 1.0 pada awal tu memang industri tidak dibenarkan beroperasi, namun pada PKP 3.0 ini industri dibenarkan beroperasi, khususnya industri perkhidmatan perlu, makanan dan sebagainya, dan hanya dibenarkan beroperasi sebanyak 60% sahaja. Jadi dalam konteks ini Jabatan Sekitar sentiasa menjalankan pemantauan, rondaan dan sebagainya untuk memastikan alam sekitar terus terpelihara bagi mencegah pencemaran dari memberi risiko kepada sumber bekalan air dan juga kesihatan rakyat. So dalam konteks ini kita memantau secara terperinci stesen-stesen pengawasan kualiti udara di mana kita ada 65 stesen automatik kualiti udara yang di mana maklumat ini boleh diakses oleh orang awam. Seterusnya 30 stesen automatik kualiti air sungai dan 10 stesen automatik kualiti air marine. Dan inilah di bawah program yang tertera di slide, itu program pengawasan kualiti alam sekeliling ataupun dalam singkatannya adalah EQMP. Di samping itu kita juga memantau penjanaan sisa klinikal yang saya sebutkan tadi daripada pusat perkhidmatan kesihatan, hospital, PPV ataupun pusat pemberian vaksin, dan kita mendapati memang ada peningkatan dan ini perlu diuruskan dengan sempurna dan sistematik, dan dalam konteks ini melalui sistem ISWIS inilah yang kita akan pastikan sisa-sisa ini tidak dilepaskan secara haram di tempat-tempat yang tidak dibenarkan atau tidak dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. So dalam konteks ini salah satu yang saya sebutkan tadi, selain daripada ISWIS tu, kita juga memantau melalui continuous emission monitoring system untuk memastikan industri-industri yang dibenarkan untuk beroperasi, contohnya kilang makanan, kilang kelapa sawit yang menghasilkan minyak, mematuhi pelepasan udara, pelepasan ke udara dan juga pelepasan ke air daratan dan sebagainya. Dan saya menyuruhlah kepada semua pihak-pihak industri, kilang dan sebagainya yang dibenarkan beroperasi untuk mematuhi skala arahan dan standard pelepasan yang dibenarkan, dan kita akan memantau kita akan melihat tuan-tuan dan puan-puan dan memantau pematuhan tuan dan puan-puan supaya tidak melakukan pencemaran, dan saya menyuruhlah kepada semua rakyat Malaysia untuk memberikan maklumat-maklumat yang tepat dan berkualiti supaya kita boleh menjejaki mereka yang melakukan pencemaran. Dan dalam konteks ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, JAS amat komited dalam memastikan kualiti alam sekitar sepanjang PKP 3.0 ini berada pada tahap yang baik. Dan saya sekali lagi menyuruh semua rakyat Malaysia yang memang pastinya menyayangi alam sekitar kita bersama-sama dengan Jabatan Alam Sekitar, dengan jabatan di bawah KASA untuk memastikan alam sekitar sentiasa terpelihara. Seperti kita lihat untuk kita menyekam pandemik COVID-19 di mana lindungi diri, lindungi
semua kita pun juga lindungi alam sekitar. Itu saja Dr. Nur Hasni, sedikit pencerahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Dr. Nur Hasni. Silakan. Terima kasih. Terima kasih yang diucapkan kepada yang dihormati Puan Nurlin binti Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Malaysia, di atas perkongsian yang disampaikan sebentar lagi. Persoalan yang kita telah majukan kepada yang berbahagia Puan Ketua Pengarah tadi adalah adakah kualiti alam sekitar di Malaysia akan bertambah baik? Daripada penerangan yang telah diberikan, intipatinya menyatakan bahawa Jabatan Alam Sekitar di bawah program penguasaan kualiti alam sekeliling meneruskan pemantauan dan pengawasan kualiti alam sekeliling dan telah mendapati bahawa kualiti alam sekitar negara sama ada kualiti udara ataupun kualiti air bertambah baik. Walau bagaimanapun, isu utama yang telah diberikan penekanan di bawah JAS seperti mana yang telah dinyatakan oleh Puan Ketua Pengarah tadi adalah untuk memberi perhatian kepada pengurusan sisa klinikal semasa pandemik COVID ini, di mana sisa klinikal adalah sisa buangan terjadual di bawah kod SW404 yang perlu diuruskan daripada pusat-pusat kuarantin di seluruh negara dan hospital untuk dilepaskan secara selamat. Untuk itu, terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Puan Ketua Pengarah di atas perkongsian tersebut. Seterusnya, bagi meneruskan webinar kita pada pagi ini, saya dengan segala sukacitanya untuk mempersilakan yang berusaha Encik Muhammad Wafi Anwar bin Ruslan. Okay, iaitu Cik Wafi ini merupakan pendebat terbaik pertandingan akhir debat alam sekitar tahun 2019. Jadi kita nak dengar lah macam mana pendebat ni akan mendebatkan isu yang akan dikongsi dengan kita, dan beliau adalah daripada Universiti mewakili Universiti Islam Antarabangsa sebagai Johan Debat Alam Sekitar 2019. Jadi pada pagi ini perkongsian beliau adalah berkenaan peranan beliau di dalam kelestarian alam sekitar. Dengan itu dipersilakan Cik Muhammad Wafi Anwar. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Hasni selaku moderator kita pada pagi ini. Yang berbahagia Datuk Seri Zaini binti Ujang selaku Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, dan yang berusaha Puan Nurlin binti Jaafar selaku Ketua Pengarah Alam Sekitar dan Jabatan Alam Sekitar. Saya sangat berbanggalah sebab hari pagi ini saya dapat bersama-sama dengan orang yang cukup hebat dalam isu alam sekitar membincangkan peranan belia dalam kelestarian alam sekitar. Jadi sebelum saya mulakan sedikit sebanyak apakah bentuk-bentuk dan juga peranan belia dalam melestarikan alam sekitar, saya suka untuk menceritakan terlebih dahulu apa yang kita maksudkan sebagai belia. Definisi belia berdasarkan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia tahun 2007, belia bermaksud seorang individu yang berumur tidak kurang daripada 15 tahun dan tidak melebihi umur 40 tahun. Maksudnya individu yang berumur dalam lingkungan 15 ke 40 tahun kita definisikan sebagai seorang belia. Jadi apa signifikannya penglibatan belia dalam kelestarian alam sekitar? Saya gariskan di sini ada 3 perkara penting. Pertama, kerana jumlah kelompok belia yang dalam negara kita sendiri adalah kelompok yang sangat besar. Perkara ini telah pun dibuktikan dalam laporan Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan jumlah belia dalam negara kita sekurang-kurangnya ada 32% daripada keseluruhan penduduk dalam negara. Maksudnya 1/3 penduduk dalam negara kita adalah kelompok belia. Sebab itulah mereka ini signifikan dalam isu dan juga dalam usaha untuk melestarikan alam sekitar. Kedua, kerana belia ini lebih berpotensi dan lebih berkemampuan berbanding daripada kelompok-kelompok yang lain. Saya bukannya nak merendah-rendahkan atau nak memperkecilkan kelompok yang bukan daripada kelompok belia. Tapi secara logiknya yang kita dapat lihat, kebanyakan golongan belia ini daripada golongan muda. Maksudnya mereka mempunyai fizikal yang sangat kuat, malah mereka juga ada idea-idea baru yang mereka nak cadangkan. Sebab itu kita kena memaksimumkan potensi dan kemampuan yang ada pada belia ini untuk mencapai kelestarian alam sekitar. Dan yang ketiga, majoriti belia dalam negara kita sudah pun berpendidikan. Saya yakin dan percaya hampir 100% golongan belia kita sekurang-kurangnya sudah pun mendapatkan pendidikan, paling tidak pendidikan di peringkat sekunder.
Namun pendidikan di peringkat tertier juga majoriti adalah golongan belia. Jadi tidak ada masalah sebab kalau orang yang berpendidikan lebih mudah untuk kita sampaikan ilmu dan lebih mudah untuk kita mengajak mereka untuk sama-sama kita menjalankan usaha bagi melestarikan alam sekitar. Apakah bentuk-bentuk dan peranan golongan belia dalam melestarikan alam sekitar? Yang pertama, golongan belia boleh memulakan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Sebab apa pentingnya kesedaran dalam kalangan masyarakat? Sebab masyarakat tidak akan bertindak dan tidak akan menyahut usaha yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar ataupun Kementerian Alam Sekitar, KASAR. Mereka tidak akan sahut sekiranya mereka tidak tahu pun apakah isu sebenar dalam alam sekitar kita pada hari ini. Dan berdasarkan Hari Alam Sekitar negara kita hari ini, kita ingin mencapai ekosistem yang lebih baik. Jadi antara platform-platform yang belia boleh gunakan untuk memudahkan kesedaran ini adalah pertama media sosial. Selain itu mereka juga boleh membuat nasihat secara langsung dengan kawan-kawan mereka. Malah mereka juga boleh memulakan pengamalan menjaga alam sekitar bermula daripada rumah. Memberi contoh-contoh teladan yang baik kepada ibu bapa serta adik-adik ataupun kawan-kawan mereka. Saya nak ulas sedikit berkaitan dengan platform media sosial. Sekarang ni kita dah hidup pada zaman moden dan zaman moden ni semua orang pasti akan ada gadget dan dalam gadget pasti akan ada media sosial. Paling tidak akan ada WhatsApp. Sebab itulah kita perlu memanfaatkan platform yang kita ada ini untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Malah dalam media sosial seperti Twitter, Instagram, Jabatan Alam Sekitar sendiri, mereka pun telah menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Contohnya dalam gambar ni saya tunjuk kempen kesedaran 3R. Saya petik daripada Twitter Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Di sebelah kanan saya ada contoh aktiviti ataupun kempen alam sekitar yang dijalankan oleh pelakon dan juga aktivis alam sekitar dalam negara kita, Maya Karin Challenge. Apabila beliau memuat naik gambar beliau dalam sungai yang sangat jernih dan mengajak masyarakat terutamanya orang yang menggunakan Twitter untuk sama-sama menjaga sungai. Dan kalau di peringkat antarabangsa, kita ada gerakan Global Youth Climate Strike yang mana gerakan ni dimulakan oleh golongan belia untuk menggesa kerajaan-kerajaan di negara-negara dunia bagi menghentikan masalah pemanasan global. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19, mereka sudah tidak lagi turun ke jalanan berdemonstrasi. Mereka telah pun menggunakan media sosial untuk mengajak orang supaya kita hentikan masalah pemanasan global yang dilakukan oleh syarikat-syarikat tertentu dalam sesebuah negara. Dan di Argentina, perkara ini telah pun terbukti setelah Hari Bumi pada tanggal 22 April di Argentina, gerakan Global Youth Climate Strike di negara tersebut telah pun berjaya mengajak pemimpin-pemimpin negara Argentina untuk berdialog sama dalam menyelesaikan masalah pemanasan global dan perubahan iklim yang berlaku di negara tersebut. Sebab itulah ini antara keberkesanan penggunaan media sosial yang dimulakan oleh belia. Sebab itu saya mengajak kalau belia-belia dalam negara kita, kita juga boleh menggunakan platform-platform yang ada ini untuk mencapai kelestarian alam sekitar. Ini adalah peranan pertama. Kedua, yang ni macam orang tak faham, bukan tak faham sangat. Orang macam tak pentingkan perkara ini. Tapi bagi saya, penting belia untuk memperbetulkan mitos dan juga fahaman-fahaman yang salah berkaitan dengan isu alam sekitar. Sebab apa? Kalau mitos dan fahaman yang salah ini dibenarkan dalam kalangan masyarakat, ianya akan membantutkan usaha-usaha penjagaan alam sekitar yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar serta Kementerian Alam Sekitar. Sebab mereka percaya isu alam sekitar ini mungkin sudah tidak akan boleh diselesaikan, buatlah apa sekalipun. Ataupun mereka percaya pembangunan lebih penting daripada alam sekitar. Ataupun mereka termakan dengan mitos-mitos yang salah seperti contoh pemanasan global ataupun perubahan iklim adalah perkara yang palsu. Saya mengajak dan menggunakan platform webinar pada hari ini kepada belia-belia yang sedang melihat, janganlah kita mudah percaya dengan fahaman-fahaman yang salah serta mitos-mitos yang tidak betul berkaitan dengan isu alam sekitar. Contohnya, buatlah apa sekalipun, alam sekitar tetap akan hancur. Berkemungkinan fahaman ini datang daripada kepercayaan agama dan tafsiran yang salah terhadap kitab suci agama. Mungkin dalam agama Islam pun sendiri kita ada nyatakan yang alam semesta ini akhirnya akan hancur disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Sama seperti yang telah pun dinyatakan oleh Menteri Alam Sekitar seperti tadi, Tuan Ibrahim. Namun begitu, kalau kita tengok balik dalam Al-Quran, walaupun Al-Quran telah menjanjikan alam ini akan hancur,
Adakah Al-Quran membenarkan tindakan manusia untuk terus menghancurkan alam? Tidak. Sebab itulah kita perlu menganalisis Al-Quran ini, bukan kita petik ayat dan kita tafsir ikut fahaman kita sendiri. Kita perlu tengok ayat-ayat itu secara keseluruhan. Malah ada juga ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Contohnya, surah An-Nur ayat 41 yang menyatakan, ketahuilah segala makhluk yang ada di langit dan segala makhluk yang ada di bumi, serta burung-burung di angkasa yang bertasbih kepada Tuhan mereka. Jadi, secara tidak langsung, ayat ini telah menunjukkan makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, wa imam burung-burung pun adalah ciptaan daripada Allah. Jadi siapalah kita sebagai manusia nak menghapuskan ciptaan ini dan tidak membenarkan ciptaan ini itu terus hidup di bumi. Sebab itulah penting untuk kita terus menjaga alam sekitar sekalipun sudah dijanjikan alam sekitar ini tetap akan hancur. Kita tidak boleh mengutamakan pembangunan secara berlebihan, sebab akhirnya pembangunan ini sendirilah yang akan membinasakan manusia sekiranya kita tidak menyeimbangkan dengan pembangunan alam sekitar. Sebab itulah saya sangat berterima kasihlah dengan usaha-usaha Jabatan Alam Sekitar. Sebab apa? Sebab dalam negara kita, kalau setiap syarikat nak buat pembangunan, syarikat tu kena buat laporan EIA terlebih dahulu. Kalau pembangunan-pembangunan yang besar lah terutamanya. Sebab EIA ni penting untuk kita mengurangkan impak buruk terhadap alam sekitar dengan pembangunan-pembangunan yang dijalankan. Contoh, kalau pembangunan yang kita biarkan berjalan tanpa laporan EIA, ianya boleh membahayakan manusia, terutamanya dalam kes tanah runtuh dan sebagainya disebabkan oleh mendapan tanah kerana hutan ataupun paya bakau sudah pun hilang. Akhirnya ia akan menyebabkan nyawa-nyawa manusia lebih terancam. Dan isu pemanasan global ini sudah pun terbukti dari peringkat saintifik. Memang suhu bumi sentiasa meningkat setiap tahun dan akhirnya ia menyebabkan isu perubahan iklim. Dan kita tidak boleh percaya perkara ini sebab ianya telah pun terbukti. Malah di peringkat antarabangsa, kita ada perjanjian-perjanjian antarabangsa untuk menyelesaikan isu ini. Kalaulah peringkat antarabangsa pun bersetuju isu ini wujud, siapalah kita untuk menafikan perkara tersebut. Sebab itu ada protokol Kyoto, kita ada perjanjian Paris, kita ada persidangan puncak bumi dan sebagainya untuk membincangkan dan mengatasi masalah pemanasan global. Maka belia perlulah lebih faham dan lebih cakna tentang isu ini supaya kita dapat membetulkan mitos dan fahaman yang salah berkaitan alam sekitar. Ketiga, belia perlu melibatkan diri dengan program dan usaha-usaha melestarikan alam sekitar. Kalau melibatkan diri ini tak kisah, boleh datang daripada Jabatan Alam Sekitar yang melaksanakan program ataupun belia nak menyertai NGO pun tidak ada masalah sebab dalam negara kita ada banyak NGO yang telah pun berdaftar dalam Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Contohnya kita ada PEKA, kita ada Gerakan Rakyat Hentikan Pencemaran Bauksit, GERAM, kita ada Himpunan Hijau, kita ada Sahabat Alam dan sebagainya. Mereka boleh menyertai NGO sebab NGO inilah yang menjalankan usaha-usaha reservasi terhadap habitat-habitat, usaha-usaha menyelesaikan masalah-masalah alam sekitar yang berlaku di sebuah tempat. Malah mereka juga boleh sertai program yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar seperti saya. Saya pun ada masuk debat alam sekitar pada tahun 2019 dan dalam debat tersebut saya sangat terkejut sebab banyak perkara-perkara dan fakta-fakta berkaitan dengan alam sekitar yang saya tak tahu dan masyarakat umum tak tahu, tapi sebenarnya perkara itu wujud. Dan kalau kita tak sertai, sampai bila-bila kita takkan tahu apa sebenarnya masalah alam sekitar dalam negara kita. Kalau di peringkat universiti saya yang saya nak banggakan, kami di peringkat universiti, kami juga ada program kerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga sungai. Dan program itu kami namakan sebagai program River of Life ataupun sungai kehidupan. Dalam program River of Life ini, kami ada kerjasama dengan penduduk di Sungai Pusu, di Gombak, dengan Jabatan Pengairan dan Saliran serta Lembaga Urus Air Selangor untuk menjadikan Sungai Pusu yang mengalir daripada Gombak masuk ke dalam UIA sebagai sungai yang bersih. Sebab apa? Sebab kalau sungai itu kotor dan tercemar, akhirnya dia akan memberi kesan buruk kepada penduduk dan ianya juga akan memberi kesan buruk kepada pelajar-pelajar UIA. Sebab itu program Sungai River of Life yang dijalankan oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini mendapat sambutan yang hangat dalam kalangan pelajar dan perkara ini sangat terkenal lah. Kalau pelajar-pelajar UIA mesti mereka tahu sungai yang mereka bangga-banggakan di dalam universiti sendiri. Dan terakhir sekali yang saya rasa penting adalah belia perlu juga melibatkan diri dalam pembuatan dasar. Sebab apa? Sebab akhir sekali segala perkara yang mengikat
dan mendidik masyarakat ini ialah undang-undang serta dasar-dasar yang dijalankan oleh institusi tertentu. Dasar ini tidak terikat ataupun tidak terhad kepada dasar-dasar kerajaan sahaja, malah ia juga boleh kita libatkan juga dasar-dasar dalam sektor pekerjaan awam serta dasar-dasar dalam sektor pekerjaan swasta. Dan baru-baru ini juga saya dapat tahu yang Jabatan Kementerian Alam Sekitar sedang mencadangkan untuk meluaskan bidang kuasa Jabatan Alam Sekitar. Jika sebelum ni Jabatan Alam Sekitar hanya terhad kepada aktiviti yang tertakluk pada Perintah Kualiti Alam Sekeliling tahun 2015, sudah tiba masanya untuk kita melibatkan parameter baru, bahan tercemar terhadap aktiviti yang tidak tertakluk di bawah AIA dalam bidang kuasa Jabatan Alam Sekitar. Maksudnya, dengan kita libatkan golongan-golongan belia, mungkin cadangan-cadangan penambahbaikan dalam dasar, cadangan-cadangan penambahbaikan dalam undang-undang semasa iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 boleh untuk kita tambah baik bersama-sama. Sebab belia yang cakna tentang isu alam sekitar mesti akan tahu apakah kelompongan dan masalah dalam dasar-dasar yang dijalankan. Dan kelompongan yang bermasalah itu kita boleh cadangkan untuk menyelesaikannya. Dan contoh saya telah berikan sebentar tadi. Malah kalau di peringkat pekerjaan seperti di syarikat-syarikat swasta, penting juga mempunyai kepimpinan yang cakna tentang isu alam sekitar, terutamanya dalam golongan belia, supaya syarikat-syarikat yang sentiasa mencemarkan alam sekitar, yang sentiasa membuat masalah terhadap alam sekitar ini, kita dapat kurangkan dan kita dapat hadkan penglibatan mereka dalam mencemarkan alam sekitar. Contoh kalau di negara kita, saya dapat tengok sekarang syarikat-syarikat yang menjalankan e-hailing ataupun penghantaran makanan secara online atas talian. Syarikat Grab Malaysia. Syarikat Grab Malaysia sekarang, kalau kita perasan dekat dalam aplikasi syarikat Grab tu sendiri, kita ada butang no use plastic cutlery ataupun tidak lagi menggunakan sudu atau garfu yang diperbuat daripada plastik. Dan setelah kita pilih untuk tidak mengambil menggunakan plastik ataupun sudu garfu plastik itu sendiri, Grab Food Malaysia akan menyalurkan sebanyak 10 sen kepada tabung hijau mereka sendiri, dan tabung tersebut akan digunakan untuk membantu restoran-restoran yang berdaftar di bawah Grab untuk menggunakan bahan-bahan yang lebih mesra alam. Maksudnya kita dapat lihat, kalau kita ada satu pengurusan yang cakna tentang isu alam sekitar di dalam sesebuah syarikat, ianya dapat memberikan kebaikan kepada alam sekitar dan ianya juga dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Akhir sekali, ianya adalah pulangan yang besar kepada golongan masyarakat kalau golongan-golongan yang membuat dasar ini datang daripada belia yang cakna dengan isu alam sekitar. Jadi secara rangkumannya saya telah tunjukkan mudah saja golongan belia ini peranannya sangat besar sebab mereka ini adalah golongan yang banyak serta mereka ada potensi untuk mencapai kelestarian alam sekitar. Tak kisahlah bukan saja isu ekosistem, sebab isu alam sekitar merentasi masalah ekosistem. Sebab itu dengan belia bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar dan pihak-pihak yang berkepentingan, ianya dapat mencapai matlamat kita iaitu memelihara serta memelihara alam sekitar kita. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Wafi di atas perkongsian tersebut. Tiba-tiba kita rasa kita ni macam belia pula sebab berada bersama orang-orang belia, dan saya ingat umur belia ni atau pemuda ni sampai 60 tahun ya. Tapi belia di Malaysia sampai 40 tahun. Walau bagaimanapun kita memang dipimpin oleh di bawah kepimpinan Kasar, Insinyur Dr. Zaini Ujang, Datuk Seri Zaini Ujang memang sentiasa muda dan bersama-sama dengan belia. Seperti mana yang telah dikongsikan oleh Cik Wafi tadi, beliau menyatakan bahawa potensi belia ni adalah satu kelompok yang paling besar dalam negara. Jadi potensi dan kemampuan yang besar ini boleh dijanakan atau digerakkan ke arah kelestarian alam sekitar. We hope to see more participation. Cik Wafi mungkin boleh mendorong kawan-kawan lain belia untuk bersama-sama dengan kita, dan saya ingin mintalah dan fahamkan supaya belia mendapat menyahut cabaran yang telah diutarakan oleh pihak Kasar dan JAS. Dan program utama yang memang di bawah kepimpinan Datuk Seri adalah Denai Sungai Kebangsaan, untuk kita nampak lebih ramai lagi belia untuk bersama-sama dengan kita. Dan program khas signature Jabatan Alam Sekitar adalah pengumpulan buangan elektrik dan elektronik di universiti masing-masing.
Walau bagaimanapun saya nak mengucapkan ribuan terima kasih juga dan tahniah kepada pihak Universiti Islam Antarabangsa di atas program River of Life yang telah dilaksanakan di Sungai Gombak dan itu merentasi ruang lingkup perkara di universiti. So saya ucapkan ribuan terima kasih dan kita harap belia akan bersama-sama dengan kepimpinan KASA dan JAS untuk meneruskan kelestarian alam sekitar. Untuk itu, terima kasih Cik Wafi. Ingin saya kemukakan beberapa persoalan yang telah kita lihat daripada persoalan yang kita terima daripada tetamu webinar kita pada hari ini. Soalan pertama mungkin Datuk Seri, saya akan soalan kepada Datuk Seri daripada pihak bernama yang mempersoalkan bagaimana kita ingin pulihkan ekosistem dalam masa yang sama membangunkan negara. Jadi soalan itu saya pohon Datuk Seri dapat mengupas. Terima kasih. Ya, saya tunjukkan, cuba tengok balik diagram tadi. Terima kasih kepada pihak bernama yang bertanya, ya, sebab saya fikir lebih mudah saya tunjukkan diagram ni. Pemulihan pelestarian alam tu, konsep pulih itu maknanya kita telah terluka. Ya, bila kita kata pemulihan alam ni maknanya kita telah terluka. Pelestarian itu tak semestinya terluka teruk lah. Jadi kalau pemulihan tu maknanya you are severely injured, and then we can have the healing process to take place. Untuk sampai ke tahap itu, ada dua perkara yang sangat penting. Ya. Satu ialah sebagaimana dari segi technical, procedural governance yang kita ada, dalam konteks projek-projek kita ada EMP, Environmental Management Plan. Kalaulah kelulusan IAA dibagi, kelulusan IAA dibagi bersyarat. Syaratnya ialah 72 perkara kena buat. That is dan untuk buat 72 perkara tu, ni contohlah ya. Katalah 72 tu, biasa Puan Olin sebut kat saya 72. Katalah 20. 20 syarat. Setiap satu syarat tu you kena tunjuk macam mana nak buat syarat tu. Contohnya macam mana kita nak heal katalah lembangan sungai yang ada kat situ. Ya, sungai tu sekarang ni terpecah dua. You buat jalan tu, sungai tu terpecah dua. Ya, sebab crossing the jalan. Dia kata okey, kita akan buat jambatan pada sungai tersebut. So di bawah tu ada sungai. Jadi dalam proses untuk sampai ke tahap mizan balik, sungai tersebut akan mengalami proses hakisan tanah. Banyaklah hakisan tanah. Banyak gambar yang hantar kat saya. Apa yang kerajaan buat bila hakisan tanah berlaku? This is healing process. Kita tak boleh nak stop bila hakisan tanah itu berlaku. In fact, kalau kita tengok dari segi mana pun, di tengah-tengah hutan mana pun, kita tengok gambar sungai itu tidak jernih. Sungai itu biasanya keruh. That is the nature of many tropical rivers. Bila hujan, kekeruhan tu akan, walaupun tak ada buat pembangunan banyak di kawasan tu, ya, akan ada kesan keruhan tersebut. Disebabkan oleh intensity of the rainfall yang menyebabkan tanah itu. Jadi nombor satu saya sebutkan tadi ialah environmental management plan. Nombor dua, kita sebagai individu, kita mesti cakna perkara tersebut. Kita kena buat offsetting. Ya, contohnya kita tebang 100 pokok, kita kena tanam balik 100 pokok. Ini offsetting. Istilah yang saya gunakan Puan Olin, kalau nak guna perkataan offsetting ni, ini istilah yang saya rasa saya seronok pakai dan kena pada pengamatan saya bila kita cakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, iaitu ganti setara. Kita tak boleh kata ganti saja. Kadang ganti tu benda yang sama, tak boleh. Kalau pokok yang kita tebang tu katalah pokok jati, kita mungkin tak tanam pokok jati, kita setarakan dia. Apakah yang setara dengan jati? Ya, ganti setara. Jadi offsetting ni ada 3 perkara kita boleh buat. Satu, kita offsetting di tempat tu. Sebab mungkin tempat tu masih ada ruang lagi, boleh. Tapi kadang-kadang kita boleh offsetting tempat lain. Contohnya, tempat yang lebih memerlukan pokok pada ketika itu. Itu. Ataupun pokok yang lebih lagi kesannya kepada alam sekitar. Contohnya, berbanding dengan pokok biasa, hutan mangrove. Hutan mangrove cakap Melayu apa? Hutan bakau itu lebih tinggi kesannya kepada pemulihan bumi, ya.
berbanding dengan hutan biasa. Saya dimaklumkan ada satu kajian yang menyebut 70 kali lebih tinggi. If you plant mangrove forest and the same size you plant tropical forest, it is 70 times higher in terms of offsetting value. Yang kedua yang saya sebutkan juga ialah benda-benda yang kecil yang kita sebagai individu kena buat. Jangan kita tengok orang jauh saja. Kita ni sendiri macam mana. Sebab tu saya sebutkan contohnya macam kita kurangkan penggunaan, jadi cerita tentang sungai erosion, kurangkan penggunaan air. Contoh penggunaan air yang paling mudah adalah mandi. Saya sebutkan Nabi SAW mandi 3 liter sekali mandi. Ya, dalam hadis yang sahih. Dalam buku ni saya ada sebutkan tentang berapa banyak mandi Nabi SAW. 3 liter, tak ada hadis yang lebih daripada tu. Ada juga hadis yang menyebut tentang Nabi SAW menegur sahabat yang ambil wuduk di dalam sungai. Ambil wuduk dalam sungai, berlebihan air wuduk tersebut. Jadi tafsiran Profesor Zulkifli Yusof dan saya, apabila kita menghuraikan hadis ini, supaya jangan jadi kebiasaan kita banyak guna air. Kalaulah kita ambil air semayang sampai 30 liter, itu excessively. Dan Nabi SAW ambil air semayang 700 ml, 0.7 liter. Ya, berdasarkan kepada hadis yang sama tadi. So ini secara tak langsung gambaran pada kita, kita kena kurangkan penggunaan air. Bila kita kurang penggunaan air, secara tak langsung tidak perlu banyak extraction air daripada sungai. Tidak perlu banyak lagi kita buat empangan-empangan baru, takungan air baru dan sebagainya. Sebab cukup setiap individu di Malaysia sekarang ini gunakan air lebih pada 200 liter air sehari. Sedangkan di peringkat antarabangsa disyorkan 160 sahaja. Banyak negara-negara maju hanya 160-150 liter per capita. Malaysia secara average ya 230. Ya, ada tempat yang rendah pada 200 tapi kebiasaannya lebih daripada 200. So ini tak menunjukkan pada kita yang kita cakna. Jadi apabila kita terpaksa gunakan air banyak, secara tak langsung lebih banyaklah hutan yang terpaksa kita teroka, Dr. Hasni. Ya, dan secara macam mana kita nak kurangkan, nak pulihkan ini ialah caranya kita ubah cara hidup kita lebih lestari, lebih berhemah. Begitulah. Okey, terima kasih Datuk Seri atas penerangan tersebut, dan saya rasa kupasan yang dibuat oleh Datuk Seri ini dia sealiran dan sama seperti mana catatan yang dibuat oleh Prof. Dr. Chan Ngai Wing daripada USM di dalam chat box Facebook JAS mengatakan, saya ingin bacakan apa yang telah ditulis oleh Profesor Chan kepada yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Zaini Ujang, KSU Kasar dan panelis yang lain. Cadangan beliau adalah untuk memastikan kelestarian alam sekitar pada zaman moden kini ialah mustahaknya melibatkan semua pihak peri kepentingan. Yang penting sekali ialah orang awam yang merupakan pengguna dan mata kerajaan. Pengguna perlu amalkan corak hidup lestari kita semula dan abaikan consumerism. Kerajaan juga perlu kerjasama dengan NGO sebagai sumber manusia percuma yang committed dan swasta yang selalu mendapat funding, yang mana peranan universiti juga amat penting. Prof. Dr. Chan Ngai Wing juga telah mencadangkan supaya contoh Universiti Sains Malaysia yang merupakan sebuah universiti lestari. Ini adalah kupasan yang telah diberikan sejajar dengan apa yang telah dinyatakan oleh pihak Datuk Seri tadi. Okey, Alhamdulillah kita telah selesai kepada soalan pertama. Kita juga menerima satu soalan kepada Puan Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Malaysia, iaitu soalannya berbunyi, Puan, macam ni dia kata, jika PKP 1 orang ramai kaitkan dengan kebersihan sungai, bagaimana pula kali ini? Okay. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Nur Hazni. Terima kasih kepada yang mengajukan soalan tersebut. Kita dulu satu PKP 1.0 kita melihat dari segi kualiti alam sekeliling kan, itu salah satunya adalah kebersihan sungai. Itu merupakan satu antara indikator yang perlu kita lihatlah. So untuk PKP 3.0 ini kita akan menggunakan kayu pengukur yang sama, iaitu kita akan memantau kualiti udara kita, memantau kualiti air sungai, memantau kualiti air marin, dan juga antara yang kita pantau adalah perluasan sisa klinikal yang kita pastikan, kita perlu pastikan
perubusan sisa kritikal ini dijalankan dengan sempurna. Jadi tidak ada perbezaan pemantauan itu sebab kita perlu menggunakan kayu pengukur yang sama supaya kita boleh membuat perbandingan kualiti alam sekitar semasa kita dalam tempoh PKP 1.0 dan juga PKP 3.0. Dan kita perlu juga menganalisa kilang-kilang ataupun premis-premis aktiviti sektor ekonomi yang dibenarkan untuk beroperasi. So dalam konteks ini kita akan pantau dan insyaAllah Jabatan Sekitar akan mengeluarkan maklumat tentang perkara-perkara ini sepanjang kita dalam tempoh PKP. Itu saja Dr. Hasni. Mungkin saya nak tambah sikit tentang peranan. Tadi Datuk KSU mengupas tentang peranan orang awam dan peranan kita yang kita perlu laksanakan secara kecil. Saya pun ingin kalau boleh tambah doktor, boleh saya laluan sikit untuk industri ataupun kilang ataupun sektor ekonomi yang telah dibenarkan untuk beroperasi yang kita sudah maklum sebanyak 60%. Jadi kita mahu mereka bertanggungjawablah dalam membekalkan perkhidmatan perlu ini untuk menyediakan makanan, minuman dan juga pharmaceutical contohnya seperti kilang sarung tangan getah. Pastikan mereka mematuhi sepenuhnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 sebab kita akan memantau mereka dan kita menyeru dan menyarankan mereka memastikan alat kawalan berfungsi dengan baik. Kita akan membuat operasi dan kita akan memantau dan semestinya kita akan mematuhi SOP, MKN dan juga KKM. Dan kita juga amat bersetuju dengan pandangan ataupun saranan Datuk Seri KSU tadi yang kata pembudayaan secara lestari sebab ia bermula daripada kita. Apabila kita di rumah ataupun apabila kita pergi ke pasar membeli belah dan sebagainya, kita kena ingatkan untuk mengurangkan plastik sekali guna. Jadi apa-apa pun bermula dari kita sendiri dan tindakan yang kecil ni akan membuatkan satu impak yang positif yang memberi secara tak langsung akan melestarikan alam sekitar. Dan kita sedia maklum pembangunan itu penting. Pembangunan itu penting tapi bagaimana kita nak melestarikan alam sekitar dan mengurangkan impak kepada alam sekitar disebabkan keperluan menjalankan pembangunan tersebut. Jadi selain daripada pihak industri, mereka-mereka yang penggarap projek perlu mengambil tindakan proaktif untuk memastikan projek mereka ini tidak mencemar alam sekitar sebab alam sekitar tanggungjawab bersama. Seterusnya Dr. Hasni tentang ulasan yang belia tadi. Memang kita apabila kita di bawah kepimpinan Datuk Seri KSU dan juga Yang Berhormat Menteri, kita memang sentiasa rasa muda sebab kita pada waktu dulu kita sebelum PKP sebelum kita lockdown memang kita setiap minggu Datuk Seri kita pergi ke sungai untuk membersihkan sungai untuk bersama-sama dengan orang komuniti untuk dan juga industri untuk membersihkan sungai dan kita harap apabila ada masa yang sesuai apabila penularan COVID-19 ini dapat dihapuskan, kita dapat meneruskan komitmen kita dalam melestarikan alam sekitar khususnya dalam penjagaan kualiti air sungai ini sebab action speaks louder than words. Tindakan itulah penting dan kita menzahirkan komitmen kita dalam penjagaan alam sekitar. Sekian saja Dr. Nur Hasni buat masa ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Ketua Pengarah. Tapi sejajar dengan kita tengok juga kepada chat box yang ada juga 1-2 soalan yang mungkin Puan Ketua Pengarah boleh terus menjawablah. Soalan daripada Tuan Syekh Naram Hari berkaitan dengan e-waste. Jadi bagi menyokong kelestarian alam sekitar, ada ke tempat sesuai untuk masyarakat melupuskan sisa e-waste tu? Itu soalan dia. Terima kasih di atas soalan tersebut. Memang ada, kita telah menyediakan lebih kurang 120 pusat pengumpulan e-waste dan kita pun dah menyediakan satu aplikasi dalam handphone kita yang boleh dimuat turun dan dalam aplikasi ini akan memberikan lokasi di mana pusat-pusat pengumpulan tersebut. Buat masa ini memandang kita dalam PKP 3.0 kita tidak dibenarkan untuk keluar rumah namun lokasi-lokasi yang telah
disenaraikan dalam dalam aplikasi tersebut boleh dilihat. Dan buat masa ini kita kumpul dulu e-waste tersebut dalam rumah, dan saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada yang bertanyakan soalan, sebab ini penting untuk kita memastikan e-waste ini bukan saja dilupuskan tetapi diletakkan ataupun diserahkan pada premis yang dilesenkan oleh Jabatan Sekitar, di mana bahan-bahan yang berharga boleh diguna semula dan dibuat untuk menjadikan produk yang lain. Jadi muat turun aplikasi e-waste dalam handphone tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih. Dr. Hazmi. Terima kasih Puan Ketua Pengarah atas penjelasan tersebut. Saya harap dapat memberi sedikit pencerahan kepada apa persoalan yang telah dibangkitkan. Tetapi kita ada juga satu soalan berkaitan dengan belia. Tadi telah dinyatakan dalam penerangan sebagai salah seorang belia yang tergolong dalam 32% belia di Malaysia, bagaimana Cik Wafi boleh terus mengajak rakan-rakan seangkatan di universiti ataupun kampus untuk meneruskan kelestarian alam sekitar ni? Apa usaha yang nak dilaksanakan? Tadi ada banyak kan program berjalan, itu kita dah pujilah, tapi kita nak tahu apa lagi yang boleh dilaksanakan oleh Cik Wafi. Silakan. Baiklah, untuk menjawab soalan tersebut, pertama sekali terima kasih kepada yang dah bertanya, dan untuk meningkatkan lagi usaha kelestarian alam sekitar dalam kalangan pelajar di peringkat universiti ni, dia ada banyak perkara, dan antara contoh yang paling mudah, kita sertai saja program serta apa yang dijalankan di peringkat universiti. Sebab di setiap universiti dalam negara kita pasti akan ada kelab alam sekitar yang menjaga tentang dan meningkatkan kecanaan tentang isu-isu alam sekitar di peringkat universiti. Malah mereka juga ada banyak menjalankan program-program. Jadi pertama sekali bagi saya, cara paling mudah, badan ataupun kelab alam sekitar ni perlu untuk bekerjasama dengan kelab-kelab lain di peringkat universiti. Sebab dekat dalam kelab sendiri akan ada ramai pelajar-pelajar yang terlibat. So jadinya bila ada kerjasama kelab dengan kelab yang lain, ianya akan secara tidak langsung akan boleh kita selitkan isu-isu alam sekitar, kecanaan dan juga informasi berkaitan alam sekitar. Contoh dalam debat alam sekitar tahun 2019, ketika kami kelab debat bahasa Melayu di peringkat universiti UIA, dalam nak masuk debat alam sekitar ni pun kami kerjasama dengan kelab alam sekitar universiti serta NGO-NGO yang berkaitan dengan alam sekitar serta Jabatan Alam Sekitar. Kami ada jemput wakil Jabatan Alam Sekitar untuk menceritakan apa sebenarnya isu alam sekitar, sebab mereka ni lebih dekat dan mereka ni lebih faham berkaitan dengan isu alam sekitar. Jadinya pada pendapat saya, kalau nak peringkat universiti ni, ianya memang kena bermula daripada kelab, dan daripada kelab kita boleh terus melibatkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang lain selain daripada kita ajak kawan-kawan secara langsung. Itu saja bagi saya. Terima kasih Saudara Wafi atas kesungguhan untuk bersama dengan kita. Saya pun agak terkesima dengan spirit ataupun semangat yang daripada Cik Wafi ni, dan kita harap kelab alam sekitar di semua universiti dan juga institusi pengajian itu dapat digerakkan bermula daripada Cik Wafi. Sila sahut cabaran Jabatan Alam Sekitar ya. Terima kasih di atas penerangan tersebut. Alhamdulillah kita selesai kepada pembentangan ketiga-tiga panel menerusi tajuk masing-masing. Walau bagaimanapun kita menghampiri kepada akhir siaran. Dengan itu saya membuka kepada tiga-tiga panel untuk menyatakan pesanan terakhir sempena sambutan Hari Alam Sekitar Dunia pada hari ini. So, Datuk Seri. Saya nak share, berkongsi apa yang saya nak buat dalam tempoh setahun ini ataupun dalam tahun 2021 ini. Pertama sekali, saya nak cuba berjalan kaki sekiranya perjalanan tersebut kurang daripada 1 kilometer. Pergi ke surau, pergi ke kedai dekat rumah saya, pergi ke rumah rakan-rakan saya. Jadi kalaulah less than 1 kilometer, less than 1 kilometer ni tak jauh, lebih kurang dalam 1,200 langkah. 1,300 langkah tu dah lebih kurang 1 kilometer. Jadi jaraknya dekat lah. Itu nombor satu saya nak buat. Nombor dua ialah saya nak pastikan yang saya berterusan mandi 10 liter. Jadi saya ada kaedah macam mana saya nak mandi 10 liter ni, Puan Nolin. Banyak orang kata ni tak masuk akal. Mandi tak termasuk gosok gigi ya. Ini mandi saja. Apa nak? Jadi saya buat
saya dulu seorang saintis lah. Sekarang ni mungkin saya tak buat kerja saintis lagi, tapi pemikiran saintifik tu saya laksanakan. Jadi saya mandi dan saya ukur berapa banyak air yang saya gunakan dan saya ulang banyak kali. Dan saya dapati cara yang paling mudah untuk mandi 10 liter ni ialah sama ada kita menetapkan masa air pancutan itu berlaku ataupun kita buat aktiviti berdasarkan kepada pancutan. Contohnya kalaulah kita buat secara masa. Tempoh masa ketika pancutan berlaku ialah 3 minit ya untuk dapat 10 liter. Di rumah saya lah, saya tak tahu rumah orang lain. Rumah saya 1 liter. Saya pergi ke hotel pun 3 minit 10 liter. Jadi maknanya ketika kita mula akan bilasan pertama tu, saya ambil masa 30 saat saja. 30 saat saya biasanya less than 2 liter. Ya, saya guna. Bukan 1 liter macam tu je. Kemudian tutup. Ya, separuh orang masa dia ambil sabun, gunakan pakai shampoo tu, air mencurah-curah juga. Kita tutup masa tu. And then kita basuhlah mana apa semua. Nak basuh setengah jam ke pandai lah. Tapi yang penting sekali lepas bilas tu, itu yang masa yang lama saya gunakan. Saya mengambil masa lebih pada 2 minit untuk bilas. Ya, jadi setengah minit untuk basuh, untuk bilas pertama, untuk basuhan pertama, yang kedua untuk bilas. Bilas tu lebih pada 2 minit. Dan setakat ni saya dah buat mungkin dah 10 tahun ke. Saya rasa bersih lah. Jadi orang yang duduk sebelah saya tak tahu bau saya tak mandi dan sebagainya. Ya, Puan Nolin selalu mesyuarat duduk sebelah saya. Saya rasa tak ada komplain yang saya rasa macam orang tak mandi dan seumpamanya. Dan itulah yang saya buat 10 tahun. Dan itulah saya wawarkan pada orang lain. Jadi bukan makna 3 minit tu masuk dalam bilik air, keluar pada bilik air dalam tempoh 3 minit. Mungkin masa yang diperlukan 15 minit. Berus gigi dan bilas jangan silap lah bila dulu ada satu surat khabar kata saya cadangkan mandi 3 minit. Mandi itu makna air yang turun ke badan kita 3 minit. Jadi kita kena saintifik sikit. Kita suruh orang kurangkan penggunaan air macam mana? Kena bagi tahu. Saya ingat di Singapura ketika mereka pada tahun 2000, masa tu saya duduk di Johor Bahru. Jadi saya biasa, bukan Dr. Noazni pun duduk Johor Bahru masa tu. Saya selalu tengok siaran di Singapura. Mereka tunjukkan macam mana nak bilas, nak basuh pinggan. Dan dia orang buat satu khusus kepada 10, if I'm not mistaken, 10 families yang menggunakan air paling berhemah. Bukan orang yang paling banyak guna air, paling berhemah gunakan air. Maknanya air basuhan daripada basuhan untuk masak makanan dan sebagainya, air tu digunakan untuk menyiram pokok dan sebagainya. Itulah cara-cara yang paling mudah. Jadi nombor 1 tadi saya sebutkan jalan kaki, 1 km, apa saja yang kurang daripada 1 km, mandi 10 liter, kemudian berwuduk 1 liter. Ya, kalau ikut hadis Nabi 0.7, ini tak ikut hadis Nabi ni, 1 liter. Jangan kata ini tak mengikut hadis Nabi. Pengalaman saya kajian dalam buku ni pun saya sebutkan, biasanya kita antara 5 ke 10 liter. Ya. Yang ketiga ialah tanam, yang keempat ialah tanam satu batang pokok bagi 350 km perjalanan naik kereta. Ya. Dan saya juga daripada 3-4 tahun yang lepas ni saya berbasikal 1000 km setahun. Jadi macam mana 1000 km setahun? Sebab saya setiap pagi saya akan berbasikal lebih kurang dalam, bukan setiap pagi lah, biasanya antara 6 ke 7 km. Pulang daripada surau tu saya akan pusing-pusing. Petang saya pergi masjid lagi, surau, naik basikal lagi, begitulah. Dan yang terakhir sekali ialah kita nak buat yang ketujuh ialah 100 jam kerja-kerja sukarela berkaitan alam sekitar. Itu saja pesanan daripada saya, lebih praktikal rather than conceptual. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Sri atas pesanan yang sangat praktikal, dan kita harap kaedah metodologi pendekatan macam mana nak melaksanakan mandi secara berhemah pun juga telah dinyatakan. Jadi kita boleh sama-sama lah Puan KP cuba bersama-sama. Kita belum turun sungai je untuk mandi dalam sungai itu lagi. Okey. Dengan itu kita beralih kepada Puan Ketua Pengarah akhir bicara. Ya, terima kasih Dr. Nur Hazni, dan terima kasih juga kepada Yang Maha Datuk Seri KSU yang memberi inspirasi lah pada kami di Jabatan Sekitar untuk mengimplikasikan, mengamalkan
pembudayaan ini secara konsisten sebab kita memanglah ada juga penjimatan air dan sebagainya, tetapi kita kena laksanakan dengan konsisten. InsyaAllah kita akan menjadikan ini sebagai satu sasaran personal lah untuk kita di Jabatan Sekitar. Yang kedua, Dr. Hazni, kita tadi telah bincang tentang kualiti alam sekeliling ataupun kualiti alam sekitar pada PKP 3.0, dan ini adalah penting untuk kita sama-sama memastikan kualiti alam sekitar sentiasa pada tahap yang baik, dan ini pun bukan satu kejayaan dan kita perlu kerjasama daripada semua pihak untuk menjamin alam sekitar yang sentiasa bersih, sihat dan selamat. Jadi dalam konteks ini kita menyuruhlah pada semua orang ramai membantu Jabatan Sekitar dalam menyalurkan aduan yang berkualiti supaya kita boleh ambil tindakan yang segera, kita boleh mengambil tindakan kepada penjenayah alam sekitar yang menyebabkan pencemaran. Jadi kita harap kita dapat kerjasama daripada semua, hubungi talian hotline Jabatan Sekitar ataupun sistem e-aduan dan seterusnya. Kita mohon juga semua rakyat Malaysia bersama-sama dengan kementerian dan jabatan untuk melestarikan alam sekitar, dan seperti yang dimulakan oleh Datuk Seri KSU tadi tentang baca puisi Dr. Hazni, kita pun tak baca puisi, kita akan membaca 2 rangkap pantun. Jadi sudi-sudilah mendengar Datuk Seri KSU. Pantunnya berbunyi sebagai penamat untuk sesi webinar kita hari ini. Pantunnya berbunyi sebegini. Daun selasih di tepi sumur, dibuat masakan si anak petapa. Negara lestari, rakyatnya makmur. Persekitaran indah, tanggungjawab siapa? Dia ada 2 rangkap ni, Doktor. Okey, jawapannya itu persoalan. Yang jawapannya adalah berbunyi sebegini. Burung enggang terbangnya rendah, menjadi hiasan di kota lama. Alam yang lestari, negara pun indah. Jika alam sekitar, tanggungjawab bersama. Sekian, itu saja daripada kami di Jabatan Sekitar. Terima kasih Dr. Nur Hazni. Terima kasih Puan KP. Saya ingin juga menjawab sebab ada pantun yang dibuat oleh Puan Ketua Pengarah tu, saya mungkin nak menjawab lah. Ni orang Melaka lah konon. Okay. Duduk sekawan di burung unta, tepi keramat di waktu malam. Padamu Tuhan kami minta, kata azimat penutup kalam yang telah dinyatakan oleh Puan KP itu memang sangatlah selari, dan kita harap tetamu-tetamu webinar pada hari ini akan bersama-sama terus mendukung KASA dan JAS di dalam kelestarian alam sekitar. Untuk itu kita menjemput Saudara Wafi untuk kata-kata akhir kepada tetamu webinar kita pada hari ini. Disilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi sempena Hari Alam Sekitar negara kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada golongan belia yang sedang menonton webinar pada hari ini. Kita kena ingat yang usaha untuk menjaga alam sekitar ini perlu juga datang daripada golongan belia sebab potensi yang kita ada. Pun begitu, mentaliti yang kita perlu faham dan kita kena cakna adalah tanggungjawab menjaga alam sekitar bukanlah tanggungjawab kepada sesuatu kelompok seperti belia. Seperti yang telah pun Puan Nolin katakan, ianya adalah kerjasama semua. Bukannya tugas kerajaan, bukan tugas belia, bukanlah tugas syarikat. Ianya adalah tugas semua entiti dan pemegang taruh yang ada dalam negara kita. Dan nak menjaga alam sekitar ni, mentaliti kita pun kena betul. Tak perlu nak buat susah-susah. Macam Datuk Seri cakap sebentar tadi, kita boleh mulakan pengamalan daripada rumah. Contoh paling mudah, dengan mandi pun kita boleh nak jaga alam sekitar. Kurangkan penggunaan air, jalan kaki, tak perlu nak gunakan kenderaan sebab ianya akan mencemarkan alam. Dan saya nak tambah, paling mudah pun kalau nak keluar, tutuplah lampu, tutuplah kipas kalau tak guna sebab kita dapat menjimatkan penggunaan elektrik dan sekaligus menjaga alam sekitar. Maksudnya alam sekitar ini bukan saja dari segi teori ianya boleh mencapai kelestarian, tapi dari segi practicality pun kita boleh untuk mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Sebab tu akhirnya ianya bergantung kepada individu bagaimana cara untuk kita menjaga alam sekitar. Dengan itu, saya percaya apa yang terbaik untuk alam itu juga terbaik untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Saudara Wafi. Jelas masa depan alam sekitar, kualiti kehidupan sejagat dan kerjasama generasi masa hadapan sebenarnya berada di tangan kita.
kita boleh membina masa depan yang lebih baik dan lebih lestari dengan gaya kehidupan yang mesra alam secara meluas dalam kehidupan seharian kita. Untuk itu, sekian sahaja untuk bicara kita pada program webinar Pemulihan Ekosistem Sempena Sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2021 yang bertemakan Pemulihan Alam Ekosistem. Jutaan terima kasih kepada semua panel yang arif lagi bijaksana pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, yang dihormati Puan Nurlin binti Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Malaysia, dan yang panel ketiga yang berusaha Encik Muhammad Wafi Anwar bin Roslan, pendebat terbaik pertandingan akhir debat alam sekitar tahun 2019 daripada Universiti Islam Antarabangsa. Ribuan terima kasih juga di atas kerjasama dan sokongan padu kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air dan semua pihak dalam menyokong kita bersama-sama menjayakan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun ini. Terima kasih juga saya ingin rakamkan kepada pihak urus setia, pegawai-pegawai yang terlibat secara langsung di bahagian Komunikasi Strategik Jabatan Alam Sekitar dan bahagian Teknologi Maklumat Jabatan Alam Sekitar bagi membolehkan kita bersama di dalam talian pada program yang amat bermanfaat pada hari ini. Akhir kalam, terima kasih kepada semua tetamu-tetamu yang bersama-sama kita mengikuti siaran webinar pada hari ini. Marilah kita berdoa kehadrat Ilahi ke atas kesejahteraan daripada wabak COVID-19 yang masih melanda di negara ini. Sebagai langkah untuk melandaikan semua lengkuk penularan COVID-19. Ayuhlah kita semua, jiwa yang ada di Malaysia ini, kita gunakan peluang sekatan pergerakan kali ini yang diperkenakan kepada kita untuk membuktikan kita mampu menang melawan virus ini. Selamat menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia 2021. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.